Assalamualaikum geng. Okey, untuk video kali ni aku nak bercerita tentang mask muka. Ni bukan tentang mask muka yang untuk COVID-19 tu. Bukan. Tapi ni adalah mask muka untuk kulit muka kita. Okey, untuk pengetahuan korang, mask muka ni adalah sangat penting dalam penjagaan kulit muka kita. Tak kira lah korang tu lelaki ke, korang tu perempuan ke, kerana kebersanannya yang mampu menghilangkan sel kulit mati, kotoran dekat muka kita dan mengecilkan liang-liang pori dekat muka kita ni lah. Dan untuk pengetahuan korang semua, mask muka dekat pasaran ni ada banyak jenis sampai kita boleh keliru nak pilih yang mana satu. Lepas tu kita tak tahu sama ada yang ni sesuai atau tak untuk kulit muka kita. Jadi aku nak kongsilah sedikit ilmu yang aku ada untuk tips memilih mask muka yang dekat luar sana tu dan jenis-jenis mask muka yang ada dekat pasaran. Okey, yang pertama kita ada sleeping mask. Okey, sleeping mask ni memang senang sangat nak jumpa. Korang boleh cari dekat drugstore, dekat farmasi, dekat mana-mana pun memang ada jual, senang nak cari. Okey, sleeping mask ni bagus untuk orang yang mempunyai masalah kulit yang sangat kering. Sebab kulit kering tu selalu berpunca daripada pengeluaran minyak yang tak betul, sehingga tahap kelembapan kulit muka kita tu dia macam terhakis. Okey, kulit kering ni dia boleh menyebabkan kulit kita nampak kusam dan tak bermaya. Okey, dan kalau nak tahu kulit kering tu macam mana, korang boleh rasa kulit korang tu macam kena tarik tau, macam ketat. Lepas tu kadang-kadang dia akan rasa gatal. Tu maksudnya kulit korang tu kulit kering lah. Dan kalau korang biarkan dan maksudnya korang tak buat apa-apa perawatan dekat kulit yang kering tu, kulit korang tu boleh jadi lama-lama dia boleh jadi gelap. Selalunya dia akan ada dekat tepi-tepi mulut tu, tepi-tepi mata, hidung kat sini. Sebab dia terlalu kering sampai kulit tu jadi hitam. Jadi sleeping mask ni sesuai untuk orang yang berkulit kering. Lepas korang pakai sebelum tidur tu, dia akan memberikan kelembapan untuk keesokan harinya. Dan baiknya sleeping mask ni, kalau korang kerap gunakan sleeping mask ni, dia akan mampu membantu untuk melambatkan kedutan dan garis halus dekat muka korang. Okey, dan yang kedua kita ada clay mask. Okey, jadi kalau kita tadi cakap pasal orang yang kulit dia kering, sekarang kita akan cakap tentang orang yang kulit dia berminyak. Okey, yang macam sleeping mask tadi tu aku tak pakai sebab kulit muka aku bukan jenis kulit yang kering. Dia combination skin. Kalau clay mask aku pakai. Okey, clay mask ni bagus untuk orang yang ada masalah jerawat. Dia ni macam ni tau, clay mask ni. Yang aku pakai ni daripada Sephora. Kalau korang boleh nampak lah kat sini, Sephora. Okey, dia punya tekstur ni macam dalam dia macam ni. Aku ambil sikit lah tunjuk kat korang. So dia jenis dia macam tu. Korang pakai nipis je dekat muka korang. Nipis je. Dan dia akan sedut semua minyak yang ada dekat muka tu. Kalau ada yang tersumbat dekat liang-liang pori tu ke, dia akan tarik semua minyak-minyak tu. So bila masa korang pakai, dia akan ada warna dia macam kelabu pekat dekat kulit muka korang. Korang just cuci dia lepas yang kelabu tu jadi kering. Kalau korang boleh nampak kat sini, dekat tepi ni dia dah start kering. So korang kena make sure dia kering secara menyeluruh, baru korang cuci dia dengan air suam. Senang je pakai clay mask ni. Clay mask ni bagus untuk orang yang kulit muka dia berjerawat ataupun berminyak. Tapi korang kena tengok kandungan yang ada dalam clay mask tu lah. Sebab ada setengah orang, diorang sensitif terhadap sesetengah bahan yang ada dalam clay mask tu. Sebab dalam clay mask dia kadang-kadang ada yang mengandungi vitamin C, magnesium, asid salisilat dan macam-macam lagi. Tapi korang kena check, takut korang ada alahan terhadap barang-barang yang tertentu, bahan-bahan yang tertentu. Okey, tapi clay mask ni bagus untuk menyingkirkan kekotoran yang menyumbat liang-liang pori dekat muka korang tu. Dan bagusnya clay mask ni, dia mampu untuk membuatkan liang-liang pori dekat muka korang tu mengecil. Dia tak buat liang-liang pori korang tu hilang. Sebab liang-liang pori kat muka memang takkan boleh hilang. Sebab dia mengikut keturunan kita, dia ikut DNA kita. So kalau orang tu DNA dia memang jenis yang liang pori terbuka besar, dia buatlah apa pun, memang liang pori tu takkan boleh jadi kecil. Bukan tak boleh kecil, maksudnya takkan boleh hilang. Tapi dia boleh kecil. So maksudnya dia bergantung pada DNA. Tapi clay mask ni dia mampu untuk membuatkan liang-liang pori dekat muka korang tu mengecil dan menghilangkan minyak tanpa membuatkan kulit muka korang tu menjadi kering. Dan yang ketiga kita akan cakap pasal peel off mask. Kalau tadi kita dah cakap pasal muka yang berminyak, kita dah cakap pasal kulit muka yang kering. So macam mana kalau orang tu kulit muka dia normal tapi dia ada kekotoran yang menyumbat liang-liang pori dekat kulit muka dia, dan dia ada sedikit blackhead ke whitehead ke. Jadi solution dia boleh gunakan
peel off mask. Peel off mask ni ada banyak jenis dekat pasaran, korang boleh cari. Kalau nak tahu peel off mask tu macam mana, dia ni selalunya berwarna hitam. Sekejap je. Okay, so dia berwarna hitam. Macam aku guna yang jenama Sephora ni. Banyak produk muka aku guna Sephora lah. So korang just sapukan dekat, selalunya orang akan pakai dekat hidung lah, hidung ataupun kat mana-mana yang ada blackhead, whitehead tu. So bila korang sapu, korang just tunggu dia kering. Bila dia dah kering, korang just kupas dia, peel dia. So masih dalam proses pengelupasan tu, korang dalam proses peel tu, semua whitehead atau blackhead tu dia akan melekat ikut sekali dengan korang punya peel off mask ni masa korang tarik dia. So bila korang tarik kan, nanti korang boleh nampak dekat situ yang ada blackhead tu melekat-lekat. Semua sel kulit mati, kotoran yang mana kita kadang-kadang tak tahu still ada kita sebab kita tak nampak kulit mati kan, dan kotoran kat muka kita tu. So kita boleh pakai peel off mask ni. Senang je. Tetapi dalam pemilihan peel off mask, korang kena berhati-hati sebab ada peel off mask yang mengandungi kandungan alkohol yang tinggi yang mungkin boleh membahayakan kulit muka korang. Yang macam aku guna tadi daripada Sephora tu, dia ni memang dia punya ingredient adalah natural origin, memang tak ada apa-apa kandungan alkohol. Maksudnya dia ni memang natural punya bahan-bahan lah. Jadi ingat, pilih masker yang mengandungi kepekatan alkohol yang rendah. Yang keempat, iaitu yang terakhir, kita ada sheet mask. Kalau korang nak sesuatu yang praktikal mengikut kehendak kulit muka korang, sheet mask lah jawapan dia. Sheet mask ni dia ada macam-macam jenis. Dia ada untuk acne lah, dia ada untuk whitening lah, collagen lah, lepas tu ada untuk wrinkle lah. Sheet mask ni selalu menjadi pilihan semua orang sebab mudah digunakan. Korang buka je plastik dia, tepek je dekat muka korang, biarkan dalam 15 ke 20 minit. Tapi korang tak boleh pakai terlalu lama, melebihi 20 minit sebab takut nanti reverse osmosis akan berlaku. Okay, reverse osmosis tu maksudnya nutrition yang ada tadi dia akan diserap masuk kembali ke dalam mask muka yang kering. Okay, dia macam ni. Mula-mula mask muka yang korang buka tu, korang pakai dia kan dalam keadaan yang lembab, basah. So korang pakai dekat muka korang. Nutrition yang ada tadi dekat mask muka tu akan diserap ke dalam kulit muka korang. Tapi sebab korang pakai mask muka tu terlalu lama, membuatkan mask muka tu menjadi kering balik semula. So dia akan serap balik nutrition yang ada dekat kulit tu ke dalam mask muka. So jadi itulah maksud dia reverse osmosis. Dia berbalik semula. Dan kalau sudah pakai, bila korang dah buka, jangan basuh muka korang. Sebab kalau korang basuh muka korang, maksudnya korang akan remove semua essence yang ada dekat muka tu. So membazir. Jadi solution dia adalah lepas korang pakai, ada baki-baki essence yang ada dekat kulit muka tu, korang just macam slowly massage biar dia lebih menyerap ke dalam. Maksudnya penyerapan tu akan lebih maksimum ke dalam kulit muka korang tu. So kalau boleh sapu dekat leher sekali, tepi-tepi belakang telinga tu sekali korang sapu. Kesimpulannya, penggunaan masker muka sangat-sangatlah digalakkan. Tak kira lah korang tu lelaki ke, korang tu perempuan ke. Tapi untuk beli mask muka tu, korang kena pilih yang sesuai dengan kulit muka korang. Jangan nanti kulit muka yang kering tu korang beli untuk yang lagi keringkan muka. Ataupun kulit muka korang tu jenis yang terlalu berminyak, jadi korang pakai masker yang untuk bagi lagi minyak banyak dekat kulit muka korang. Maksudnya kat sini korang kena pilih masker muka tu mesti yang bersesuaian dengan kulit muka korang. Elakkanlah kalau boleh masker muka yang ada pewangi ke, ada alkohol ke, pewarna ke, ataupun macam sebarang minyak pati lah, minyak essence. Maksudnya macam essential oil tu, yang pewangi tiruan tu, kalau boleh elakkan. Dan yang paling penting, sebelum pakai mask muka, korang kena baca dulu dorang punya instructions. So sebab ada setengah mask muka macam sheet mask tu, tu korang boleh pakai hari-hari. Ada setengah masker muka macam clay dengan peel off tu, mungkin korang boleh pakai 2 minggu, seminggu tu 2 kali korang boleh pakai, ataupun 2 minggu tu 3 kali ke korang pakai. Baca dulu dorang punya instructions, baru pakai. Okay, sampai di sini saja video kita untuk hari ni. Apa yang kurang aku nak minta maaf. Sehingga kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Thank you for watching. Goodbye.